Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 DJA2 ingin menyampaikan pembentangan dari manuskrip Hikayat Iskandar Zulkarnain II dari halaman 413 sehingga 492. Pengenalan manuskrip. Manuskrip ini bertajuk Hikayat Iskandar Zulkarnain II yang merupakan koleksi Perpustakaan Negara Malaysia. Nombor siri bagi manuskrip ini ialah MS288. Manuskrip ini telah ditulis oleh Muhammad Ching Saidullah, Saint Martin, Isaac D. Lowen dan P.J. Venn. Manuskrip ini bertarikh 15 Mei 1841. Seterusnya, struktur manuskrip. Manuskrip ini terdiri daripada 492 muka surat, namun kumpulan kami hanya mengkaji sebanyak 80 muka surat daripada manuskrip ini. Setiap halaman daripada manuskrip ini mempunyai 13 baris dan setiap baris tidak tertentu jumlah perkataannya. Saiz manuskrip ini pula berukuran 12:1/2 kali 8:1/2 inci. Selain itu, bahan yang digunakan oleh penulis ialah kertas slate Eropah yang berwarna kekuningan. Manuskrip ini juga masih dalam keadaan yang baik dan tulisan yang terkandung kemas serta konsisten. Akhir sekali, penulis menggunakan tulisan khat nasah sebagai kaligrafik dalam penulisan manuskrip ini. Bahasa yang terdapat di dalam manuskrip ini ialah bahasa Melayu klasik dan campuran bahasa Arab. Bahasa Melayu klasik di dalam manuskrip ini ditulis dengan tulisan Jawi. Seterusnya, analisis kandungan manuskrip. Bahagian manuskrip ini merupakan bahagian akhir dalam manuskrip Iskandar Zulkarnain II bermula muka surat 413 iaitu sambungan tentang kisah Raja Tibus dan Raja Iskandar. Raja Tibus tidak berniat untuk berdamai dengan Raja Iskandar melainkan baginda membantu Raja Tibus daripada Raja Darius. Raja Iskandar meminta bantuan Raja Tubi dan beberapa askar negeri lain untuk mengalahkan Raja Tibus. Kemenangan akhirnya berpihak kepada Raja Iskandar, lalu mereka masuk ke dalam negeri Palestin yang penduduknya seramai 15,000 orang. Raja Iskandar meneruskan perjalanan sehingga sampai ke sebuah negeri. Raja Iskandar bertanya kepada pekerja di negeri tersebut, di manakah sumber air di negeri ini? Katanya bahawa mata air jauh daripada tempat ini. Maka Raja Iskandar berangkat ke tempat tersebut dan melihat banyak airnya di situ. Baginda meminta mata air untuk disumbangkan kepada negerinya walaupun perlu menghabiskan harta perbendaharaannya. Seterusnya, perjalanan Raja Iskandar dan tenteranya terhenti disebabkan oleh sebuah bukit yang menghalang laluan mereka. Kemudian, Nabi Khidir mencadangkan agar bukit tersebut ditebuk untuk membuka laluan kepada mereka. Setelah demikian itu, baginda telah bersetuju dengan cadangan Nabi Khidir dan memerintahkan 40,000 orang untuk bertugas menebuk bukit tersebut. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut telah membuatkan penduduk di negeri Sur berasa terancam. Disebabkan oleh itu, mereka tidak membenarkan Raja Iskandar memasuki negeri mereka. Akan tetapi, dengan kebijaksanaan Nabi Khidir untuk mengetahui keadaan semasa dalam negeri tersebut dengan meletakkan cermin bersandarkan pada kayu, pantulan daripada cermin tersebut membolehkan mereka untuk melihat keadaan negeri Sur. Namun, taktik itu disedari oleh Raja Hakim yang merupakan seorang raja yang menguasai negeri tersebut. Kemudian, Raja Hakim menyuruh rakyatnya untuk melindungi negeri mereka dari sebarang ancaman oleh pihak Raja Iskandar dan tenteranya. Akibat daripada halangan-halangan yang dihadapi Raja Iskandar membuat keputusan untuk berpatah balik ke negeri asal mereka. Namun, disebabkan oleh rayuan daripada rakyat-rakyatnya untuk meneruskan perjuangan, baginda membuat keputusan untuk berpatah balik ke negeri Sur, berjumpa dengan Raja Hakim. Maka Raja Hakim keluar bertemu Raja Iskandar dengan membawa penghulu-penghulu dan orang besar di negeri Sur itu bersama-sama dengannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hadira binti Fakri, nombor matrik 1221124. Saya akan sambung analisis pada muka surat 433 hingga 442. Raja Hakim Suar turun dengan segala tenteranya dari atas kudanya untuk memberi tanda kebesaran dengan sopan santun kepada Raja Iskandar. Kemudian Raja Iskandar dibawa Raja Hakim ke negerinya dan berakatlah mereka sehingga sampai ke atas tahta kerajaan negeri. Kemudian Raja Hakim berkata, barang siapa yang berbudi akan peliharakan lidah dan tiada yang mengetahui barang yang diampuni Raja Hakim Suar itu sama ada pena tidak memberi faedah dan tiada mengambil dengan kuasanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di negeri itu, Raja Iskandar dihiasi dengan persalinan akan orang besar-besar yang mempunyai pelbagai pakaian daripada emas dan perak yang dikurnia. Raja Iskandar merasa sedih kerana hanya dia yang mendekati akan orang besar tersebut. Kemudian Raja Hakim sembah kepada Shah Alam akan perihal tentang pekerjaan yang dipahamba kerana Raja Hakim tidak mahu takluk kepada Raja Iskandar tak kala dia suka perang dan dia mahu takluk dalam kambut. Seterusnya, seorang hamba yang fakir membawa suatu kudi iaitu parang daripada rotan untuk menghadap Raja Iskandar, lalu dibukakan dan dikeluarkan sebatang dian iaitu pelita dan diduduknya seekor lembu daripada isi yang dipersembahkan kepada Raja Iskandar. Selepas diketahui oleh Raja Iskandar dan Nabi Khidir tentang perihal dian, maka Raja Hakim Suar mengaku bahawa dia serahkan dian itu kepada Cina dan dinamakan dengan beberapa nama Allah daripada pelbagai surat yang baginda suratkan. Raja Iskandar dan Nabi Khidir percaya akan perihal perbuatan dian oleh Raja Hakim Suar. Kemudian diberi oleh Raja Iskandar akan Raja Hakim Suar itu persalinan dan segala isi negeri yang sempurnanya segala kata Sahibul Hikayat. Adapun diketahui Shah Alam bahawa negerinya banyak ular yang bisa di dalamnya. Jika dipertunjukkan seorang-seorang, nescaya tiada yang berpindah ke sana dan juga ianya mati. Nama saya Nurul Izzah binti Norizan. Nombor matrik saya 1221126. Saya akan menyambung analisis dari muka surat 443 sehingga 452. Raja Hakim Suar dipanggil oleh Raja Iskandar untuk membawa seekor ular yang berbisa untuk menggigit seorang hamba. Raja Iskandar sedar bahawa ular tersebut telah jinak dan tidak berbisa dengan izin Allah. Seterusnya, Raja Iskandar bimbang tentang cara untuk mengalirkan air tawar ke negeri baginda. Kemudian Nabi Khidir memberitahu bahawa hanya Allah sahaja yang dapat membantu dan memenuhi kehendak baginda. Setelah itu, mereka pulang ke tempat rehat masing-masing untuk solat dan berdoa. Malam itu, turun wahyu kepada Nabi Khidir tentang keagungan Allah dan tentang sebuah bukit yang terletak di tepi laut. Nabi Khidir memberitahu Raja Iskandar tentang bukit tersebut yang terdapat jin-jin di situ bekerja untuk kerajaan Iskandar. Setelah itu, mereka pun pergi ke bukit tersebut. Kemudian jin-jin tersebut menunjukkan kepada mereka pintu gua yang terdapat batu besar terhubung dengan laut. Mereka memasuki gua dan mendengar bunyi suara gemuruh serta rantai besar dan percakapan yang bergema. Raja Iskandar dan Nabi Khidir tahu yang jin-jin tersebut pernah dipenjarakan dan telah dibebaskan serta jin tersebut mengenali mereka. Kemudian, datang seekor jin bertemu dengan mereka lalu menawarkan diri untuk melakukan pekerjaan yang hendak baginda lakukan, iaitu jalan air untuk ke negeri baginda. Saya Siti Ainul Fatihah binti Muhammad Kamal Afendi, nombor matrik 1211345. Saya akan membentangkan muka surat 452 sehingga 461. Nabi Khidir bertanya, apakah sebab jin itu dipenjarakan? Maka jin itu pun menjawab, mereka telah dibinasakan di darat dan juga di laut. Lalu, jin itu memberitahu kepada Nabi Khidir dengan Raja Iskandar, iaitu membawa berita yang gembira bahawa mereka ingin memeluk Islam. Kemudian Nabi Khidir menyuruh jin itu keluar daripada gaung
dia keluar daripada gaung, dan jin itu pun keluar daripada gaung dan memberi salam kepada Nabi Khidir serta serta berjanji untuk memelihara agama Allah serta membantu Raja Iskandar untuk memajukan negeri Sawali. Selepas itu, baginda menyuruh jin itu pun pergi ke tempat asalnya. Raja Iskandar memanggil orang-orang kanan baginda dan menceritakan perihal jin tersebut. Dan menceritakan perihal jin yang ingin membantu memajukan negeri mereka. Orang kanan itu mengatakan semoga dimudahkan urusan baginda. Selepas itu, mereka melakukan mesyuarat antara mereka dan mengatakan bahawa pekerjaan itu perlu diselesaikan dengan segera dan dilakukan oleh masyarakat negeri tersebut. Selesai sudah mereka bermesyuarat, mereka menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk membina jambatan ataupun jalan air tersebut. Dan jin itu melihat perkara tersebut dan menceritakan tentang itu kepada Nabi Khidir AS. Dan Nabi Khidir mengucapkan syukur. Seterusnya, Nabi Khidir membawa cerita tersebut kepada Raja Iskandar. Dan Raja Iskandar juga mengatakan perkara yang sama. Baginda bersyukur akan perihal itu. Selepas selesai pekerjaan itu, Raja Iskandar berhasrat untuk mendatangi negeri Damsyik kerana negeri itu merupakan tahta kerajaan Syam. Di Damsyik, terdapat seorang isteri Raja Tibus yang melahirkan anak yang cantik rupa parasnya serta amat cerdik orangnya. Raja Tibus telah berhasrat untuk memberikan anak tersebut kepada Raja Dauronius. Tapi disebabkan peperangan yang berlaku antara Raja Tibus dan Raja Dauronius, Raja Tibus telah membatalkan hasratnya. Isteri Raja Tibus mendengar bahawa Raja Iskandar mendatangi Damsyik. Kemudian dia berkata kepada anaknya, untuk melihat semua raja yang diuji oleh ayahnya, hanya Raja Iskandar yang dapat menakluki keseluruhan raja antara yang lain. Dan apabila dia mengkehendaki untuk mendatangi suatu negeri tersebut, maka Raja Iskandar akan masyhur di situ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uzair bin Abdul Hisan, nombor metrik 1223280. Saya akan menganalisis hikayat Iskandar Zulkarnain daripada muka surat 462 hingga 471. Kemudian Raja Darinuas mengirimkan tenteranya yang banyak untuk menakluk isteri Raja Tibus. Maka Raja Tibus membatalkan pernikahan anaknya dengan Raja Darinuas disebabkan peperangan itu. Isteri Raja Tibus menggunakan muslihat akalnya dengan memberitahu kepada anaknya iaitu Shah Alam supaya mengaku menjadi hamba kepada Raja Tibus untuk membalas dendam kepada Raja Iskandar. Isteri Raja Tibus menasihati Shah Alam supaya tidak memberitahu orang lain bahawa dirinya adalah anak Raja Tibus. Isteri Raja Tibus juga meminta anaknya untuk sentiasa rajin dan membuat sesuatu perkara dan memohon kepada Allah mengikut kehendak hatinya. Isteri Raja Tibus melakukan mesyuarat dengan orang-orang besar dan para menteri dan mereka semua berencana mewakilkan anaknya untuk membawa surat kepada Raja Iskandar. Isteri Raja Tibus juga memberikan pujian dan memberitahu anaknya perlu melakukan tugas itu walaupun berisiko untuk kehilangan nyawa. Anaknya Shah Alam telah menjadi kepercayaan daripada Raja Tibus dan para pembesar dengan membawa panglima dan 1000 hulu balang pilihannya untuk bertemu dengan Raja Iskandar. Shah Alam memberi surat kepada salah seorang tentera Raja Iskandar iaitu Raja Razim dan mengatakan bahawa mereka juga taklukkan Raja Iskandar. Raja Razim telah membawa mereka menghadap Raja Iskandar dan mereka bersyukur kerana bertemu dengan Raja Iskandar. Raja Iskandar memerintahkan agar Raja Razim membawa utusan itu dan meminta agar pesanan isteri Raja Tibus disampaikan kepadanya secara langsung. Raja Razim membawa utusan dan 3 sahaya yang terpilih untuk menghadap Raja Iskandar di dalam kemah. Utusan itu memberikan surat kepada jurubahasa bagi mewakili isteri Raja Tibus. Jurubahasa menyampaikan pesanan itu kepada Raja Rodiah dan Raja Rodiah menyampaikan pesanan itu kepada Raja Iskandar. Akhirnya, Raja Iskandar menyetujui untuk mengikuti permintaan isteri Raja Tibus. Nama saya Zubair bin Iskandar, nombor metrik 1223316. Saya akan menyambung analisis manuskrip hikayat Iskandar Zulkarnain daripada muka surat
472 hingga muka surat 481. Seorang perempuan telah datang menghadap Raja Iskandar dengan memakai pakaian yang diperbuat daripada emas yang bertitahkan ratna mutu manikam yang tidak terharganya, dan mukanya seperti bulan purnama yang membuatkan Raja Iskandar cenderung terhadapnya. Raja Iskandar dihadiahkan 3 ceper yang diperbuat daripada emas, dan Raja Iskandar meminta agar Nabi Khidir bertanyakan berkenaan tujuan perempuan itu dalam bahasa Damsyik. Atas sebab keraguan Raja Iskandar terhadap perempuan itu, maka Nabi Khidir menasihati Raja Iskandar supaya menyatakan hal itu kepada Balminas Hakim. Lalu Balminas Hakim merancang untuk meletakkan sekeping timah hitam di atas dada perempuan itu ketika ia tidur, yang menyebabkan perempuan itu menceritakan segala isi hatinya yang sebenar. Setelah perempuan itu menyatakan isi hatinya, maka Balminas Hakim menyarankan kepada Raja Iskandar supaya membunuh perempuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsari atau Ash'ari bin Ismail, nombor metrik 1180010. Saya akan menyambung analisis manuskrip Hikayat Iskandar Zulkarnain daripada muka surat 482 sehingga 491. Setelah saranan Balminas Hakim agar membunuh perempuan itu, maka Raja Iskandar pun menolak saranan itu. Kemudian pada keesokan harinya, Raja Iskandar mengutus seorang hamba untuk pergi menginjau perempuan itu. Setelah perempuan itu bangun daripada tidur, hamba Raja Iskandar pun balik menghadap dan memberitahu Raja Iskandar. Kemudian Raja Iskandar dan Nabi Khidir pun berangkat pergi ke kemah perempuan itu. Setelah sampai, Nabi Khidir masuk ke dalam khemah menemui seorang perempuan itu. Lalu Nabi Khidir memberitahu tentang kewujudan Allah, ciptaan Allah serta kekuasaannya. Kemudian Nabi Khidir pun mengajak perempuan itu masuk agama Islam. Lalu perempuan itu pun mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah itu, Nabi Khidir pergi menghadap Raja Iskandar dan memberitahu bahawa perempuan itu telah memeluk agama Islam. Lalu Raja Iskandar sangat bergembira. Kemudian Raja Iskandar bertitah kepada Nabi Khidir untuk menyampaikan hajat baginda, dan Nabi Khidir pun pergi berjumpa dengan seorang perempuan itu menyampaikan hajat Raja Iskandar bahawa baginda ingin memperisterikan perempuan itu. Kemudian perempuan itu pergi menghadap Raja Iskandar, dan Raja Iskandar pun bersabda kepadanya, "Jangan memberitahu panglima serta orang-orang yang datang bersamamu tentang kamu telah masuk agama Islam." Di sini saya ingin kongsikan beberapa perkataan Arab, bahasa Arab yang kami temui dalam kajian kami. Yang pertama, Anbiya alaihim. Anbiya alaihim bermakna para nabi ataupun para sekalian nabi. Baitul Muqaddis, iaitu Baitul Maqdis di Palestin. Qiyamah, hari kiamat. Ihwal bermakna syarat. Mashghul bermakna sibuk. Hatta bermakna sehingga. Ta'zim, kebesarannya. Rahim bermakna penyayang. Ismun bermakna nama. Al-ar, bumi. Sadaqtu ataupun sadaqta. Manakala sadaqtu bermakna saya percaya, sadaqta bermakna kamu percaya. Qasad, tujuan ataupun niat. Janbih, menjauhi atau mengelakkan. Sabr, sabar bermakna kesabaran. I'tiqad, kepercayaan ataupun keyakinan. Sahibul hikayah bermakna pemilik cerita. Ajabun, ajabun tertanya-tanya. InsyaAllah, mudah-mudahan khalifah pengganti atau pemimpin. Ya wahai. Selain itu, saya akan menerangkan teks perkataan Jawi Lama dengan Jawi Moden yang terdapat di dalam manuskrip kami. Antaranya, pertama, kembali. Kedua, dihunusnya. Ketiga, sukacita. Keempat, bahawa. Kelima, kamu. Keenam, sampai. Ketujuh, menghadap. Kelapan, khemah. Kesembilan, kerajaan. Kesepuluh, duli. Ke-11, sehat. Ke-12, demikian. Ke-13, tahun. Ke-14, sekiranya. Ke-15,
pintu, ke-16 sahut, ke-17 kerana, ke-18 muslihat, ke-19 pelbagai dan ke-20 seperti. Seterusnya, saya akan berkongsi berkenaan catchword yang kami jumpai dalam manuskrip ini. Catchword di dalam manuskrip ini adalah terletak di sebelah kiri bawah dalam manuskrip ini. Fungsi catchword adalah bagi menandakan penunjuk arah untuk muka surat yang seterusnya. Terdapat 20 catchword yang kami senaraikan, iaitu pada halaman V413 itu pun, V417 baiklah, V419 dalam, V423 melihat, V425 dari dalam, V427 basahkan, V433 barang, V439 rahib, V441 pon, V445 air, V451 lepas, V453 hebat, V455 maka, V463 rupanya, V469 duli, V473 itu, V475 sebab, V477 raja, V483 dengan, V487 akan. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada manuskrip ini adalah hikayat Iskandar Zulkarnain merupakan sebuah hikayat lama Melayu yang berkaitan dengan kisah pada zaman agama Islam yang sedang mulai berkembang. Dalam hikayat ini, diceritakan bahawa Raja Iskandar mengunjungi berbagai negeri didampingi oleh Nabi Khidir. Kami dapat mengetahui tentang peribadi Raja Iskandar dan ketokohannya memimpin tenteranya. Raja Iskandar juga selalu merujuk kepada Nabi Khidir sebagai penasihatnya dalam pelbagai perkara. Demi meluaskan ajaran agama Islam, Raja Iskandar merantau ke pelbagai benua dan negeri untuk berdamai dan memerangi mereka yang enggan berdamai. Selain itu, Raja Iskandar diberi kelebihan oleh Allah dengan perbendaharaan yang banyak, rakyat dan tenteranya yang taat dan dimuliakan oleh sesiapa yang mengenalinya. Seterusnya, pengajaran yang dapat dibuat daripada manuskrip ini yang pertama adalah sesungguhnya kejayaan dakwah bergantung kepada sifat pemaaf dan memohon keampunan. Dan yang kedua, perbuatan baik akan mendapat balasan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kita perlulah bersyukur atas segala nikmat yang diperoleh kerana terdapat di dalamnya kebahagiaan dan berkat yang tak terhingga. Dan yang terakhir, pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang berani dan berazam tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.